Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma. Ini perkara ke-14. Perbincangan tentang perawi-perawi mukhtalaf fihi. Mula-mula sekali Imam Tirmizi membincangkan tentang perawi-perawi lemah dan kedudukan hadis-hadis mereka. Ia disusuli dengan perbincangan tentang perawi-perawi mutakallam fihi serta kedudukan hadis-hadis mereka. Lalu diikuti pula dengan perbincangan tentang perawi-perawi thiqah yang berkedudukan sangat tinggi dalam bidang periwayatan hadis. Setelah diselangi dengan 3 perkara lain, sekarang Imam Tirmizi kembali membincangkan pula tentang perawi-perawi. Kali ini beliau membincangkan tentang perawi-perawi mukhtalaf fihi. Sebagai contoh, beliau kemukakan 3 nama perawi mukhtalaf fihi. Perawi-perawi mutakallam fihi ialah perawi-perawi yang dijarh dan juga ditakdilkan oleh para ulama rijal. Sedangkan jarh mereka menjejaskan adalahnya. Perawi-perawi mukhtalaf fihi juga dijarh dan ditakdilkan oleh para ulama rijal. Tetapi jarh mereka tidak menjejaskan adalahnya. Walaupun dijarh, mereka tetap dianggap thiqah dan perawi yang boleh diterima riwayatnya. Maka perlu sekali difahami hakikat jarh yang dilakukan terhadap mereka. Ia sebenarnya berpunca daripada kekeliruan, kekurangan maklumat atau salah faham sesetengah ulama rijal tentangnya. Ini cerita ni sebagai mukaddimah bagi perkara yang ke-14, iaitu perbincangan tentang perawi-perawi mukhtalaf. Ini benda yang kita kena tahu pada asasnya sebelum masuk kepada apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi sebagai contoh-contohnya. Saya rasa elok kita buat suatu ringkasan terlebih dahulu tentang apa yang akan dibincangkan oleh Imam Tirmizi di bawah perkara ke-14 ni. Sebenarnya kitab Ilal Saghir Imam Tirmizi ini mengandungi 16 perkara saja. Selepas 14, 15, 16 habislah. Tinggal dia satu risalah yang kecil saja, tetapi cukup berguna. Bukan sahaja untuk memahami kitab Sunan Tirmizi, tetapi juga untuk memahami kaedah ataupun ilmu ilal berdasarkan kajian Imam Tirmizi. Oleh kerana kita ni peserta-peserta ni kebanyakannya tidak memulakan kelas ni daripada awal, jadi banyaklah kira-kiranya yang tertinggal, yang terlepas, di mana mereka tak tahu apa cerita ni pula ni. Perawi mukhtalaf fihi. Ini perbincangan di sini. Sebelum ini Imam Tirmizi telah pun membincangkan tentang perawi-perawi mutakallam fihi. Perawi-perawi lemah, perawi-perawi yang kedudukannya tinggi. Di mana sudut-sudut ilat yang ada pada riwayat perawi semua ini? Adakah perawi thiqah yang berkedudukan sangat tinggi dalam bidang periwayatan hadis tidak ada ilat di dalam hadis-hadis mereka, hadis riwayat mereka? Jawabnya Imam Tirmizi melalui perbincangan ini menyebutkan bahawa semuanya ada kemungkinan. Kemungkinan ada ilat itu bukan sahaja pada perawi-perawi lemah. Perawi-perawi yang hebat sekalipun, imam sekalipun, kita kena berhati-hati. Sebab ilat boleh terdapat di dalam riwayat
oleh perawi bagaimana sekalipun. Cuma biasanya perawi-perawi yang berkedudukan tinggi itu tidaklah banyak riwayat-riwayat mereka yang mengandungi illat itu. Walau bagaimanapun tetap ada, bahkan dari satu sudut ia membahayakan sebab kita menganggap dia tu orang hebat. Kita tak sangka ada illat di dalam riwayat-riwayatnya, tak sangka. Itulah bendanya. Terutamanya illat yang tersembunyi, illat khafiyah yang tersembunyi. Macam kita tengok orang nampak zahirnya sihat, segar, merah mukanya, tubuhnya nampak gagah, tapi kita tak tahu dalaman dia tu. Macam-macam penyakit ada, kita tak tahu. Sebab itu kita tak nampak, kita hanya nampak sekadar zahir. Begitulah pandangan orang ramai. Tetapi kepada pakar-pakar dia tahu. Terutamanya kalau dia periksa betul lah, kalau dia cek betul menggunakan macam-macam salurannya. Kalau doktor yang pakar ambil darah, cek sana, cek sini, didapati banyak sangat penyakit dia. Dan setengah-setengah tu dia dapat tahu teruk ni penyakit ni, sampai mengancam nyawa dia ni. Dia boleh tahu. Begitulah juga dengan ilmu ni, ilmu hadis ni. Illat khafiyah, illat tersembunyi yang terdapat di dalam hadis-hadis yang zahirnya nampak sahih itu, itu bukan senang nak kesan. Dia perlu kita berikan penumpuan, fokus dan pemerhatian yang bukan sekejap, perlu lama, ambil masa yang lama. Kadang-kadang berabad-abad berlalu tak nampak. Itulah Allah SWT nak bagi kepada orang yang kemudian pula. Cuma secara kasarnya garis-garis panduan itu telah pun dibuat oleh imam-imam dalam ilmu rijal lama dahulu. Sudah lebih 1000 tahun yang lampau. Sampai hari ini panduan-panduan yang diberikan oleh mereka itu berguna kepada pengkaji hadis, ulama-ulama hadis kemudian. Dan terbukti panduan-panduan itu memang hebatlah, kukuh betul. Tak tergugat walaupun sudah lebih 1000 tahun. Itulah benarnya. Jadi perawi-perawi mutakallam fi ialah perawi-perawi yang dijarh. Jarh ni disebut tak baiklah oleh ulama rijal. Macam-macam lah sebutan tak baik tu. Dhaif misalnya, dia ni leka, dia ni banyak keliru, dia ni berpahaman, mempunyai fahaman yang salah, terpesong, dia ni ahli bid'ah apa pula. Itu makna dijar, disebutkan begitu. Dia ni tak ada nilai langsung, dia ni syaitan, dia ni syiah hangus, dia ni dajjal, dia ni penipu besar, pendusta besar dan sebagainya. Itu lafaz-lafaz jarh yang menyatakan kekurangan seseorang perawi itu. Dan juga ditakdilkan. Mana ada juga orang yang mentakdilkan dia. Mentakdilkan itu menyebut kebaikan dia. Misalnya dikatakan dia ni orang soleh, dia ni orang kuat beribadat, dia ni seorang yang benar, dia ni seorang yang kuat, dia ni seorang yang thiqah, dia ni seorang imam, dia ni seorang hujah dan sebagainya. Itu lafaz-lafaz ta'dil namanya. Dia kadang-kadang perawi mutakallam fi ni, perawi-perawi mutakallam fi ialah perawi-perawi yang dijarh dan juga ditakdilkan. Mana kita dapati ada ulama rijal yang menjarahkannya dan ada pula yang mentakdilkannya. Jadi kita nak buat macam mana? Dan kita kena tahu, bila kata perawi mutakallam fi ni, mana jarh yang dibuat oleh ulama-ulama rijal itu menjejaskan
adalahnya, menjejaskan adalahnya. Adapun perawi-perawi mukhtalaf fih juga dijar juga dan ditakdilkan. Kalau kita perhatikan ulama rijal itu ada yang menjarkan dia, ada yang mentakdilkan dia. Tetapi jarh mereka tidak menjejaskan adalahnya. Walaupun dijarh, mereka tetap dianggap thiqah dan perawi yang boleh diterima riwayatnya. Itu beza antara perawi mutakallam fih dan perawi mukhtalaf fih. Jadi di sini sebenarnya perbincangan tentang ni telah pun kita buat pada nota yang kelima. Peserta-peserta yang ikuti kelas kita hari ini, yang tak ikuti dahulu, tentu tak sempat ikutlah ni, terlepaslah dia. Tapi oleh kerana kita masih ada kaitan dengan perbincangan hari ini, saya hundur ke belakang supaya yang tidak sempat tu dapat tengok sepintas lalu apa perbincangan yang telah Imam Tirmizi bincangkan sebelum ini. Ini terjemahan kepada kata-kata Tirmizi. Semua orang yang diriwayatkan sesuatu hadis daripadanya dari kalangan orang-orang yang tertuduh, berdusta, tertuduh macam-macam lah, atau dikatakan dhaif kerana kecuaiannya dan banyak kesilapannya, di samping tidak pula diketahui hadis itu melainkan daripada hadisnya. Hadis itu hanya diketahui daripada dia saja. Imam Tirmizi kata apa? Tidak boleh dijadikan hujah. Baik, di sini kita ada nota 69. Ini sebagai mengulangi ni. Sebab saya takut peserta-peserta baru kita ni berada dalam kegelapan. Tak tahu apa yang dibincangkan sekarang ni. Adalah itu apa? Menjejaskan adalahnya, tidak menjejaskan adalahnya, apa bendanya? Baik, kita tengok di sini. Ini nota yang saya buat dahulu. Cuba tengok ni. Boleh sesiapa baca? Sesiapa nak baca boleh, silakan. Ambil bahagian, silakan. Siapa nak baca? Segar sikit suasana majlis kita kalau ada tukar-tukar suara tu. Tapi saya tengok ni semakin kurang ni. Penat juga nak belajar ni. Kalau nak belajar sungguh memang penat. Memang penat. Tapi sabarlah. Orang-orang yang dapat tu pun dia sabarlah. Kalau nak dapat ilmu memang begitu ya. Memang begitu. Dan ilmu ini tidak orang-orang muda saja, orang tua pun kalau dia bersungguh dapat. Kalaulah sebelum kita meninggal dunia, sebelum mati ni, kita dapatlah sebahagian besar daripadanya itu bertuah dah sebenarnya. Berapa ramai orang yang tidak menikmati benda ni, dia tak tahu apa pun. Itulah, janganlah lepas peluang. Jangan lepas peluang. Yang ada peluang belajar. Ada peluang belajar. Siapa nak baca ni? Silakan. Jangan buang masa. Okey, boleh malam saya baca. Apa ni, siapa ni? Salih. Salih daripada mana ni? Ya, Ampang, Selangor. Ya. Mana Salih ni? Saya pun nak kenal. Oh ni, Salih Mukhtar. Ya, saya. Silakan. Tak nampak skrin Maulana. Ni. Okey. Oh, tapi apa sebab nota ni tak dibagi kan? Nota ni. Silakan. Ya. Okey. Nampak terang kau? Boleh nampak. Silakan baca. Kritikan terhadap perawi-perawi yang menyebabkan riwayat-riwayat mereka tidak diterima dalam istilah hadis disebut at-ta'nu atau al-jarhu. At-ta'nu atau al-jarhu itu berlaku terhadap 10 perkara. 5 daripadanya berkaitan dengan al-adalah dan 5 lagi berkenaan dengan ad-dhabtu. Al-adalah adalah suatu sifat yang apabila ada pada seseorang, ia akan dianggap sebagai seorang yang baik dan beragama. Ia terhasil daripada sikap seseorang yang mengelak diri daripada dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil dan sentiasa menjaga maruah diri. Ad-dhabtu bererti menjaga dan mengingati dengan baik apa yang diterima daripada guru, sama ada melalui catatan atau hafalan. Ad-dhabtu terbahagi kepada 2, dhabtul sadri dan dhabtul kitabah. Mengingati dengan baik apa yang diterima daripada guru dipanggil dhabtul sadri
dan mencatat serta menyimpan dengan baik apa yang diterima daripada guru pula dipanggil dhabtul kitabah. Adalah seseorang perawi tercedera dengan adanya salah satu daripada 5 perkara berikut. Pertama, berdusta. Kedua, tertuduh berdusta. Ketiga, kefasikan. Keempat, keadaan tidak dikenali atau diketahui. Dan yang kelima, terbabit dengan bid'ah. Maksud berdusta, keadaan tidak dikenali itu maksudnya jahalah. Dia tu majhul. Teruskan. Maksud berdusta di sini ialah perawi telah terbukti sengaja berdusta atas nama Nabi SAW. Sama ada dengan sengaja mengatakan atau meriwayatkan apa yang tidak dikata atau dibuat oleh Nabi SAW. Termasuk dalam maksud berdusta juga mengaitkan sesuatu yang bukan sebenar dengan Rasulullah SAW. Riwayat atau hadis pendusta dihukum sebagai maudhu'. Maksud tertuduh berdusta ialah perawi yang tidak terbukti dengan jelas telah berdusta dalam meriwayatkan hadis, tetapi terdapat sedikit tanda-tanda yang menimbulkan keraguan ia telah berdusta. Antaranya ialah yang pertama, ia ada meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan kaedah-kaedah syariat. Okey. Ia ada meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan kaedah-kaedah syariat yang diketahui dan diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perawi terbukti telah berdusta dalam perkara lain selain hadis. Maka timbul keraguan bahawa boleh jadi dia ada berdusta juga dalam hadis. Riwayat perawi yang dikatakan tertuduh berdusta dihukum matruk, yakni tidak diterima riwayatnya. Inilah perawi yang dikatakan matruk ni yang macam inilah. Teruskan. Maksud kefasikan ialah suatu sifat yang mendatang pada perawi apabila ia yang pertama melakukan dosa besar, sama ada dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Yang kedua, mengucapkan sesuatu ucapan yang membayangkan kekufuran atau membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, suka memaki hamun orang. Atau yang keempat, melakukan dosa-dosa kecil secara berterusan. Maksud keadaan tidak dikenali atau diketahui ialah perawi yang tidak diketahui keadaannya, sama ada ia seorang thiqah ataupun tidak thiqah. Dan maksud terbabit dengan bid'ah ialah perawi terbabit dengan bid'ah i'tiqadi yang menyesatkan. Orang yang terbabit dengan bid'ah i'tiqadi dianggap sesat atau ahli bid'ah yang menyeleweng. Demikianlah bid'ah menurut istilah usul hadis. Adapun bid'ah menurut istilah syariat, maka ia adalah apa sahaja perkara baharu yang tidak ada asalnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, dan ia tidak terdapat di zaman salafus salih yang diakui Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik kurun. Teruskan. Dhabt itu seseorang perawi pula tercedera dengan adanya salah satu daripada 5 perkara berikut. Pertama, kesilapan yang teruk, yakni fuhsyul ghalati. Yang kedua, terlalu alpa, kathratul ghaflah. Yang ketiga, keliru, iaitu waham. Yang keempat, menyalahi perawi-perawi yang dipercayai, mukhalafatus thiqat. Dan yang kelima, ingatan yang teruk, su'ul hifzi. Maksud kesilapan yang teruk ialah perawi banyak sekali melakukan kesilapan yang teruk. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak mengandungi kesilapan yang teruk. Yang salah lebih banyak daripada yang betul. Maksud terlalu alpa ialah perawi terlalu alpa dalam mengingati hadis. Ia juga terlalu alpa dalam mencatat hadis. Akibatnya ia tersalah apabila meriwayatkan hadis. Maksud waham ialah kesilapan perawi kerana terlupa atau terkeliru. Perawi yang banyak waham ialah perawi yang banyak tersalah akibat terlupa atau terkeliru. Kerana terlupa dan terkeliru, perawi mengubah sanad dan matan sesuatu hadis. Hadis mursal atau munqati' diriwayatkannya secara muttasil. Sepotong ayat yang terdapat di dalam satu hadis dimasukkannya ke dalam hadis yang lain. Menukuk tambah hadis sehingga hilang lafaz asalnya. Menukar perawi dhaif dengan perawi yang kuat dan sebagainya. Hadis yang terdapat waham seseorang perawi dipanggil hadis mu'allal, iaitu hadis yang mengandungi kecacatan tersembunyi.
Maksud menyalahi perawi-perawi yang dipercayai ialah menyalahi mereka dalam 6 bentuk berikut. Pertama, mudrajul isnad. Yang kedua, mudrajul matni. Yang ketiga, maqlub. Yang keempat, mazidu fi muttasilil asanid. Yang kelima, muttarab. Yang keenam, musahhaf wa muharraf. Maksud ingatan yang teruk ialah perawi mempunyai ingatan yang teruk. Kerananya ia lebih banyak tersalah dalam periwayatannya. Riwayatnya yang tersalah lebih banyak daripada yang betul. Atau kalau tidak lebih banyak pun, kedua-duanya sama banyak. Okey. Itulah asas bagi perbincangan hari ini. Jangan lupa lah tu. Jangan lupa. Kemudian di tempat yang lain saya sebenarnya telah menyebutkan tentang mutakallam fi dan mukhtalaf fi. Di sini sekali lagi disebut ini perbezaan asas. Bila kita bertemu di dalam kitab-kitab rijal, disebut ini perawi mutakallam fi. Sepatutnya kena ada dalam kepala kita apa maksud mutakallam fi. Yang nak dibincangkan oleh Tirmizi di bawah perkara yang ke-14 ini ialah perawi mukhtalaf fi. Apa bezanya perawi mukhtalaf fi dengan mutakallam fi? Tengok di sinilah. Yang saya gelapkan ni, hitamkan ini, tengok di sini. Itulah perbezaannya. Itu perbezaannya. Ada sesiapa pula, orang lain pula kalau boleh baca ni yang ni? Tak, saya kerja Maulana. Ni baru nak berjinak-jinak ni. Oh, bagus sangat. Alhamdulillah, terima kasih Maulana, jazakallah khair. Kena kembangkan lagi ilmu kita tu, bagus sangat tu. Jangan berhenti dah ada dapat asas sedikit tu, teruskan lagi. Ada sesiapa lagi nak baca? Saya Maulana. Siapa ni? Fuad. Ikrimah Maula Ibni Abbas sebagai contohnya adalah salah seorang perawi mukhtalaf fi. Ia dituduh telah berdusta oleh sekumpulan ulama dari kalangan tabi'in. Antaranya Sa'id bin Musayyab, Al-Qasim bin Muhammad, Atha, Muhammad bin Sirin, Ali bin Abdullah bin Abbas dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sementara sekumpulan ulama yang lain pula membantah dan tidak menganggap Ikrimah begitu. Kata Ayyub, dia bukan pendusta, aku tidak pernah menganggapnya berdusta. Ibnu Abi Dhi'b menganggap Ikrimah seorang perawi thiqah. Bakr Al-Muzani pula berkata, aku bersaksi bahawa dia, yakni Ikrimah, seorang saduq, iaitu sangat benar. Di kalangan hufaz hadis pula, bukan Yahya bin Ma'in sahaja mengatakan Ikrimah thiqah. Imam Bukhari bahkan memasukkan hadis Ikrimah ke dalam sahihnya. Ibnu Adi berkata, jika perawi-perawi thiqah meriwayatkan hadis daripadanya, maka dia adalah mustaqimul hadis, iaitu perawi yang hadis-hadisnya terselamat daripada unsur-unsur kelemahan dan boleh dijadikan hujjah. Para imam hadis tidak enggan meriwayatkan hadis-hadis daripadanya. Ahmad bin Al-Qasim berkata, aku melihat Ahmad, yakni Ibnu Hanbal, mendhaifkan riwayat Ikrimah dan beliau tidak menganggap riwayatnya hujjah. Abu Bakar Al-Khalal pula berkata, itu hanya berhubung dengan hadis-hadisnya yang tertentu sahaja. Al-Khalal berkata lagi, Ikrimah di sisi Abi Abdullah, yakni Imam Ahmad, adalah perawi thiqah. Beliau berhujah dengan hadisnya. Ibnu Ma'in sampai berkata, jika engkau dengar ada sesiapa berkata sesuatu yang tidak baik terhadap Ikrimah, maka raguilah Islamnya. Abu Hatim berkata, hadisnya boleh dijadikan hujjah apabila orang-orang yang thiqah meriwayatkan daripadanya. Kata Abu Hatim lagi, sebenarnya Malik dan Yahya bin Sa'id mempertikaikan Ikrimah kerana tidak lain, melainkan melainkan kerana fahamannya yang terpesong. Dia dikatakan berfahaman Khawarij. Demikian juga pandangan Ibnu Sirin terhadap Ikrimah. Pendustaan Ibnu Umar terhadapnya memang diriwayatkan melalui beberapa saluran ataupun riwayat, tetapi semuanya tidak sahih. Imam Malik membantahnya.
Imam Tirmizi mengemukakan beberapa nama perawi mukhtalaf fih. Antaranya Abdul Malik bin Sekejap Abi sekejap. Ya. Sekejap ya. Di Ya. sini. Cuba kita perhatikan tentang Ikrimah ni yang telah dibaca oleh siapa tadi, sahabat kita tadi? Fuad. Fuad ya. Ya. Kalau kita perhatikan, cuba tengok di sini, daripada sini ni macam mana, bukankah ada perbezaan pendapat ulama tentangnya? Di satu pihak ada yang mengatakan dia ni dituduh berdusta oleh sekumpulan ulama. Bukan main-main ni, ulama-ulama ni bukan senang-senang nak kata ni. Kepada seseorang, Sa'id Musayyab, Qasim bin Muhammad, ini bukan calang-calang orang. Ni hebat-hebat ni. Maknanya ada yang menjarahkannya, mentajrihkannya. Sementara sekumpulan ulama yang lain pula membantah dan tidak menganggap Ikrimah begitu. Jadi kan sudah ada ni apa yang saya sebutkan sebelum ni. Anda cuba ingat ni, apa beza perawi mutakallam fi dengan mukhtalaf fi. Mukhtalaf fi tidak menjejaskan adalahnya. Adalah tadi kita dah baca apa itu adalah. Tidak menjejaskan. Walaupun ada dijarah, mereka tetap dianggap fiqh dan perawi yang boleh diterima riwayatnya walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Ikrimah adalah sebaik-baik contoh. Sebab Imam Bukhari terima, dan berapa ramai seperti yang kita sebut tadi, tokoh-tokoh rijal yang mentakdilkannya, mengatakan dia ni seorang yang baiklah, memujinya lah, bukan menjarahkannya dan menolak pendapat orang-orang yang mengatakan dia begini. Jadi dalam keadaan ini kita nak buat macam mana? Itulah kita perlu tahu kenapa orang-orang ni yang menjarahkan dia tu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Mungkin di dalam riwayat-riwayat dia yang kita tak tahu yang mana satu ada unsur-unsur illat itu. Ini bagaimanapun dah ada signal. Kita kena ambil perhatianlah apabila menghadapi riwayat-riwayat Ikrimah ni. Walaupun pada dasarnya kita terima, tapi dalam keadaan kita berwaspada. Takut-takut ada di dalam riwayat yang kita anggap sebagai riwayatnya yang sahih itu, takut-takut ada sesuatu, kecacatan yang tersembunyi, ada penyakit dalaman yang kita tak nampak. Jadi kita kena menyelami, kena mengkaji dengan lebih mendalam. Itu maksudnya. Tapi bagi orang-orang yang terima tu, dia kata tidak menjejaskan adalah dia tetap diterima. Walau bagaimanapun, sebagai peringatan kita kena ada dalam ingatan kita lah, kena berwaspada dengan riwayatnya. Setengah-setengah orang dia kata ini bukan kerana masalah periwayatan dia tu, kerana dia macam tadi kita dah baca tadi, termasuk dalam ahli bid'ah. Bid'ah itu bid'ah i'tiqadi. Itulah pendapat Malik, Sa'id Musayyab dan lain-lain lagi. Dia kerana itu mereka teragak-agak dengan dia tu, kerana dia tu berfahaman khawarij. Bagi orang-orang yang mengatakan tidak terjejas adalah dia dengan sebab fahaman itu. Sebab itu fahaman dia yang lalu dan dia telah bertaubat. Apabila bertaubat, selesai masalahnya. Dan apabila dikaji riwayat-riwayatnya, tidak ada yang diambil oleh ulama-ulama itu yang menyokong fahamannya. Kalau yang menyokong fahamannya tak boleh lah. Sebab dia tu diketahui sebagai seorang yang berfahaman khawarij. Jadi khawarij ini pun macam-macam pula. Ada yang teruk, ada yang sederhana sedikit, ada yang ikut-ikut sahaja kerana masyarakat dia ataupun keluarga dia tu daripada latar belakang pokok khawarij. Macam-macam lagi. Mungkin dia di suatu ketika berfahaman khawarij, kemudian dia bertaubat, boleh jadi. Bagi orang yang tidak menerima tu, dia tahu cerita yang dulu, dia duduk ingat, dia terus begitu. Orang-orang yang mentakdilkan dia pula, dia tengok yang kemudian. Ini bendanya. Jadi kalau tengok yang kemudian, manusia dia bila dia bertaubat, selesai. Allah SWT maafkan dia. Jadi kita dalam masalah riwayat-riwayat dia, oleh kerana dia tu seorang yang bagus, banyak riwayat-riwayat dia daripada Ibnu Abbas,
Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ilmu Ibnu Abbas tu banyak yang disampaikan oleh dia kepada masyarakat. Jadi suatu kerugian besar juga kalau kita mengetepikan dia, kita sisihkan dia. Sedangkan riwayat-riwayat dia itu disokong oleh riwayat-riwayat orang lain juga yang tidak dipertikaikan oleh ulama. Kalau ada riwayat yang dia bersendirian meriwayatkan, maka riwayat itu pun tidak menyokong fahamannya itu, bid'ahnya itu. Jadi ulama yang menerimanya itu pun dengan syarat-syarat dia. Sebab itu yang kita baca tadi, ramai ulama mengatakan kalau perawi yang thiqah meriwayatkan daripada dia, maka boleh dipakai. Kalau tidak, maka tidak. Itu antara panduan yang diberikan oleh mereka. Ini perawi mukhtalaf fi. Oleh kerana jarh orang-orang tertentu terhadapnya itu tidak menjejaskannya, maka ulama tetap mengambil riwayatnya. Mereka tak kisah pun dengan apa yang orang kata terhadap dia. Bahkan seperti kita kata tadi, kalau orang pertikaikan dia, ragui Islamnya itu, tinggi betul kepercayaannya terhadap yang Ikrimah tu kalau begitu. Ini tak apa, kita baca dulu ya. Ini Ikrimah ni Imam Tirmizi tak sebut. Yang Imam Tirmizi sebutnya seterusnya. Teruskan di sini. Sambung lagi tadi, siapa yang baca? Fuad tadi. Imam Tirmizi tu. Ya, teruskan. Imam Tirmizi mengemukakan beberapa nama perawi mukhtalaf fi. Antaranya Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hakim bin Jubair. Hakim bin Jubair. Syu'bah telah menjarhkan mereka berdua. Setelah dikaji oleh para ulama, terbukti alasan Syu'bah menjarhkan mereka hanyalah kerana mereka ada meriwayatkan beberapa hadis yang disalah faham oleh Syu'bah maksudnya. Padahal maksudnya bukanlah seperti difahami Syu'bah. Oleh kerana Syu'bah bukan seorang mujtahid dalam bidang fiqh, para ulama tidak menganggap jarhnya terhadap mereka kerana meriwayatkan hadis-hadis itu sebagai mu'tabar. Langkah yang seharusnya diambil apabila berhadapan dengan perselisihan pandangan para ulama jarh dan ta'dil tentang seseorang perawi ialah melihat kepada pihak manakah yang lebih ramai. Adakah pihak yang menjarhkannya atau yang mentaufiqkannya. Pihak yang lebih ramai itulah seharusnya ditarjihkan. Jika kedua-dua pihak sama ramainya, maka perlu dilihat di pihak manakah terdapat lebih ramai tokoh-tokoh besar. Pihak yang lebih ramai tokoh besar itulah seharusnya ditarjihkan. Langkah sederhana juga boleh diambil apabila bertembung dua pandangan yang berbeza tentang jarh dan ta'dil seseorang perawi. Ia ibarat mencampurkan air yang sangat panas dengan air sejuk. Hasil yang diperolehi daripadanya ialah air suam. Dengan itu, perawi yang berbeza pandangan ulama rijal tentangnya dari segi jarh dan ta'dil itu diturunkan sedikit darjatnya, misalnya daripada kedudukan perawi sahih diturunkan kepada kedudukan perawi hasan. Jadi begitu keadaannya, cara langkah yang sepatutnya kita ambil apabila terhadap perawi mukhtalaf fi. Yang ni apabila ada yang mentadilkannya, ada yang menjarhkannya, jadi apa sikap yang kita perlu ambil? Jadi beginilah, ikut mana-mana pun perawi mukhtalaf fi ni ada sesuatu dah yang kita kena berhati-hati. Takut-takut memang ada sungguh illat di dalam riwayatnya. Takut-takut itu. Imam Tirmizi hanya mengingatkan kita kepada kemungkinan adanya. Jadi kita hendaklah berwaspada. Ini antara nama yang Imam Tirmizi sebut di dalam contoh dia nanti. Kita akan bertemu nanti sebagai contohnya. Okey. Teruskan lagi, teruskan. Perawi-perawi mukhtalaf fi itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, orang-orang yang memang dituduh ataupun dikatakan telah berdusta. Yang kedua, orang-orang yang tidak dianggap atau dikatakan sebagai pendusta.
Tetapi kerana teruk sangat ingatannya, hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak yang salah dan banyak pula terdapat waham padanya. Perawi-perawi dari dua bahagian ini tidak boleh sama sekali diterima periwayatannya. Ia termasuk dalam kategori matruk, iaitu perawi yang tidak boleh diterima riwayatnya. Yang ketiga, perawi-perawi yang dianggap benar dan kadang-kadang sahaja tersalah. Hadis-hadis perawi dari bahagian ketiga ini boleh dijadikan hujah. Yang keempat, perawi-perawi yang dianggap benar tetapi banyak tersalah dan banyak waham. Walaupun begitu, tidaklah kesalahan dan wahamnya lebih banyak terdapat pada keseluruhan riwayat-riwayatnya. Kebanyakan perawi mukhtalaf fih terdiri daripada bahagian keempat ini. Mereka lah golongan yang diperselisihkan oleh para ulama rijal sama ada riwayatnya boleh diterima, dijadikan hujah ataupun tidak. Di sana terdapat juga perawi-perawi yang khilaf para ulama rijal tentangnya. Adakah mereka termasuk dalam kategori perawi pendusta ataupun tidak? Perawi-perawi yang lebih banyak terdapat kesalahan di dalam hadis-hadisnya ataupun tidak? Perawi-perawi yang lebih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang teruk di dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya ataupun kesalahan seperti itu hanya sedikit sahaja adanya. Jadi ini semua ni perlu ada dalam perhatian kita. Apabila kita berhadapan dengan perawi-perawi mukhtalaf fi, mana perawi-perawi yang khilaf ulama rijal tentangnya. Itu makna mukhtalaf fi. Jadi kita kena tengok macam Ikrimah tadi, adakah mereka termasuk dalam kategori perawi pendusta ataupun tidak. Itu contohnya Ikrimah tadi. Perawi-perawi yang lebih banyak terdapat kesalahan dalam hadisnya ataupun tidak. Misalnya tadi disebutkan oleh Tirmizi, Abdul Malik bin Abi Sulaiman, seperti kita akan lihat akan datang. Jadi itu semua kena berada dalam perhatian kita. Tak boleh leka lah, tak boleh kita ambil mudah. Mesti kita kena perhatikan betul-betul. Adakah kesalahan yang teruk tu di dalam hadis riwayatnya ataupun macam mana, sedikit sahaja kalau ada pun. Itu perlu diteliti dan dikaji untuk kita mengesan kalau ada illat di dalam, memang ada illat di dalam riwayatnya, atau sebenarnya tidak ada illat. Misalnya seperti Imam Tirmizi akan sebutkan nanti. Kemudian baru kita masuk kepada keterangan Imam Tirmizi. Tadi itu sebagai muqaddimah kepada yang akan disebutkan oleh Imam Tirmizi itu. Itulah kesimpulannya tadi. Yang dapat saya buatkan secara ringkas, itulah kesimpulannya, ringkasannya. Baik, sekarang ni kita nak baca apa kata Imam Tirmizi pula. Saya nak minta orang lain lah pula, kita bergilir-gilir lah. Siapa pula? Silakan tampil baca pula. Silakan. Bermula pada mana, Maulana? Ini. Dalam kurungan ini kata-kata Imam Tirmizi. Inilah Ilal Tirmizi ni. Inilah yang kita nak bincang. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa wa qad ikhtalafa al-a'immatu min ahli al-ilmi fi tad'if ar-rijal kama ikhtalafu fi siwa dhalika min al-ilm zukira. Ni kitab lama ni kan, dia tak ada nuktah, sepatutnya nuktah sini ya. Itu lain. Zikra an Syu'bata annahu da'afa Aba Zubairul Mukayyi wa Makki orang Mekah. Abaz Zubair al-Makkiyah. Abaz Zubair al-Mukayyiyah.
Maliki bin Abi Sulaiman wa Hakim Najubair Nujubairin wa tarakar riwayat anhum thumma haddatha syu'batu amman wa duna haula'i fil hifzi wal adalah. Haddatha an Jabirin Ju'fi wa Ibrahim mabni Muslim Al-Hajari wa Muhammadin Ubaidillah al-Arzami wa ghayri wahidin mimman yudha'afuna fil hadis. Silakan terus baca. Maaf Maulana, tak nampak. Oh, tak apa. Teruskan. Bermaksud, kata Abu Isa, para imam hadis berbeza pendapat dalam mendaifkan perawi-perawi sebagaimana mereka berbeza pandangan berhubung dengan perkara-perkara lain dalam ilmu ini. Maknanya khilaf para ulama ni bukan dalam fiqh sahaja. Dalam bab hadis, ulumul hadis ini pun ada khilaf. Bukan masalah dalam masalah mendhaifkan perawi-perawi saja, dalam perkara-perkara lain pun banyak ada khilaf. Ada yang disepakati, ada yang khilaf. Begitulah keadaan ilmu. Teruskan. Disebutkan bahawa Syu'bah mendhaifkan Abu Az-Zubair Al-Makki, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hakim bin Jubair. Beliau telah berhenti meriwayatkan hadis daripada mereka. Kemudian beliau meriwayatkan daripada orang-orang yang lebih rendah kedudukannya daripada mereka itu, baik dari segi ingatan atau daripada segi adalahnya. Ya. Beliau yakni Syu'bah meriwayatkan hadis daripada Jabir Al-Ju'fi, Ibrahim bin Muslim Al-Hajari, Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami, dan bukan seorang dari kalangan orang-orang yang dianggap daif dalam hadis. Itu antara yang Imam Tirmidzi sebut. Kemudian dia sambung lagi di sini. Panjanglah. Baik, kita tengok di sini dulu. Disebutkan bahawa Syu'bah mendhaifkan Abu Zubair Al-Makki. Siapa Abu Zubair Al-Makki ni? Ni tengok. Cuba baca. Sila baca. Saudara Arsyad tadi baca. Yang mana Maulana? Ni nota ni. Oh, nota yang kecil tu. 139. Beliau ialah Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki Al-Quraisy Al-Asadi, seorang perawi syaduk, hafiz dan banyak meriwayatkan hadis. Abu Az-Zubair adalah kunyahnya. Kata Ya'la bin Atta', Abu Az-Zubair adalah antara manusia yang paling sempurna akalnya dan paling kuat ingatannya. Atta' bin Abi Rabah bercerita, kata beliau, kami selalu menghadap Jabir. Beliau meriwayatkan hadis kepada kami. Apabila kami keluar, yakni dari sisinya, kami bermuzakarah. Ternyata Abu Az-Zubair adalah yang paling ingat hadis yang antara kami. Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i mengatakan Abu Az-Zubair siqah. Abu Zu'rah, Abu Hatim,
Zur'ah. Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Al-Bukhari pula mengatakan dia tidak boleh dijadikan hujah. Bukan seorang dua tokoh rijal hadis berpendapat dia seorang perawi mudallis. Jika dia menyatakan samanya, jika dia menyatakan samaknya, maka dia dianggap hujah. Maksudnya dia menyatakan saya dengar. Dia kata saya dengar perawi sekian-sekian berkata. Kalau dia kata begitu boleh. Tapi kalau dia meriwayatkan daripada an itu, riwayat dia tak boleh pakai. Itu maksud sebab dia perawi mudallis, perawi mudallis. Teruskan. Abu Az-Zubair meninggal dunia pada tahun 128 Hijrah. Ini lihat Siyar Al-Alam Al-Nubala juzuk 5 muka surat 380. Ya. Tazkiratul Hufaz jilid 1 muka surat 95. Ini karangan Imam Az-Zahabi. Siyar Alamin Nubala pun karangan Imam Az-Zahabi juga. Dalam ni boleh kita lihat tentang Abu Zubair. Jadi Abu Zubair ni, cuba kita perhatikan, kebanyakannya mengatakan dia ni okey. Tetapi ada juga seperti Syu'bah yang mempertikaikannya. Tidak mahu menerima. Disebutkan bahawa Syu'bah mendhaifkan Abu Zubair. Jadi tindakan Syu'bah mendhaifkan Abu Zubair ni adakah menjejaskan atau tidak? Dan dia ni termasuk dalam perawi apa ni Abu Zubair ni? Jawabnya ia mukhtalaf fi. Adanya jarh. Walaupun orang sehebat Syu'bah tidak menjejaskan kedudukannya, tidak menjejaskan kedudukannya. Ia tetap dijadikan sebagai rujukan oleh umum. Itu maksudnya. Tetapi Syu'bah tak mahu terima. Syu'bah tak mahu. Maknanya ada khilaf di situ. Ini maksud perawi mukhtalaf fi, ada khilaf ulama tentangnya. Umpamanya Syu'bah kata dia dhaif dan ada lagi orang lain kata dhaif. Tapi kita tengok tadi, mana ramai yang kata dia ni dhaif dan yang kata dia tidak dhaif. Begitu kita, itu antara perkara yang perlu dinilai lah. Syu'bah ni bukan calon-calon orang. Dia salah seorang yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Walaupun begitu, ulama tak kisah. Ulama ketepikan pendapat dia. Dalam masalah ni, pendapat Syu'bah tak perlu dipakai. Tetapi kita kena berhati-hati juga. Takut-takut ada di antara banyak-banyak riwayat Abu Zubair itu yang memang mempunyai ilat. Maka di situ betul lah apa yang Syu'bah kata, tapi bukan terhadap semua hadis-hadisnya, bukan. Sebahagian sahaja. Kalau ia pun sebab orang lain pun berhati-hati juga dalam menerima riwayatnya. Cumanya takut-takut ada terselit di mana-mana. Jadi itu perkara yang kita kena berwaspadalah. Inilah maksud ilat yang Imam Tirmizi nak ajar kita, nak bimbing kita supaya kita mengenalinya. Kemudian Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ini pun orang yang didhaifkan oleh Syu'bah. Padahal dia orang yang hebat juga. Maknanya kalau imam ini masukkan dia dalam senarai hafiz hadis, ini bukan calon-calon. Tetapi ada orang yang mendhaifkannya. Adakah perbuatan yang mendhaifkan itu menjejaskannya? Jawabnya tidak, sebab dia perawi mukhtalaf fi. Lebih ramai yang mengatakan dia ni okey, dia ditakdilkan oleh ramai ulama-ulama hadis. Walau bagaimanapun kita kena berhati-hati, kena beringatlah. Apabila sudah ada orang yang mendhaifkan dia tu, tentu tidak saja-saja. Kena berhati-hatilah. Jadi di sini Abdul Malik bin Abi Sulaiman ada nota 140. 140. Siapa nak baca ni? Orang lain pula kalau boleh. Ya. Kita bergilir-gilir.
tak benar sangat. Ini tentang Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ini pun orang yang didhaifkan oleh Syu'bah. Sila baca, siapa nak baca ni? Saya Maulana. Siapa ni? Fatimah. Fatimah. Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Fatimah. 140. Al-Arzami Al-Kufi. Abu Muhammad. Gini ya, maknanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman, sambung. Al-Arzami Al-Kufi. Okey. Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Beliau adalah salah seorang hafiz hadis yang kuat dan hebat. Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami terbilang sebagai salah seorang muhaddis besar di zamannya. Abdul Rahman bin Mahdi berkata, Syu'bah sangat kagum dengan hafalan Abdul Malik. Ahmad Ibnu Ammar dan Al-Ajili pula berkata, dia thiqah dan hujjah. An-Nasai juga menganggapnya thiqah. Imam Bukhari bagaimanapun hanya menerimanya sebagai perawi syawahidnya sahaja. Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 145 Hijrah. Lihat Tazkiratul Huffaz jilid 1 muka surat 117, Tahdhibut Tahdhib jilid 6 muka surat 352 hingga 353. Ini tentang siapa? Ni Abdul Malik bin Abi Sulaiman yang dikatakan dhaif oleh Syu'bah. Padahal dia ni bukan orang biasa. Seorang hafiz hadis yang kuat dan hebat. Dan terbilang sebagai salah seorang muhaddis besar di zamannya. Sehingga tokoh-tokoh hadis yang lain ramai lagi selain daripada Syu'bah, seperti Abdul Rahman bin Mahdi berkata, Syu'bah sendiri yang mempertikaikan dia tu kagum dengan hafalan Abdul Malik. Ahmad Ibnu Ammar dan Ajli pula berkata dia thiqah dan hujjah. Nasai pula kata begini-begini. Cuma Imam Bukhari, ini sikap Imam Bukhari kalau kita perhatikan, berbeza. Walaupun dia ambil riwayat ini Abdul Malik ni, tetapi hanya sebagai perawi syawahidnya sahaja. Mana dalam hadis yang merupakan sokongan, sebagai sokongan sahaja. Dia tidak ambil riwayat Abdul Malik ni sebagai riwayat usulnya. Bukan begitu. Jadi ini perlu tahu cara Imam Tirmizi, Imam Bukhari menilai, dia ambil juga kadang-kadang daripada perawi itu, tapi untuk riwayat syawahidnya, iaitu riwayat untuk menyokong riwayat lain sahaja. Maknanya bukan dia sahaja, di samping orang lain. Di samping orang lain, bukan dia sendirian sahaja. Bukan. Itu cara Imam Bukhari. Lepas tu itulah kedudukannya. Jadi berpandukan apa yang telah saya sebutkan sebelum ini, kita kena tengok ni langkah yang seharusnya diambil apabila berhadapan dengan perselisihan pandangan ini tentang seseorang perawi, ialah melihat kepada pihak manakah yang lebih ramai. Ini antara benda yang jadi sepatutnya jadi panduan. Kalau sama ramai, kena tengok mana lebih ramai tokoh, sebelah mana. Atau kalau Imam Bukhari, dia cuba turunkan sedikit darjatnya. Dia tidak ambilkan riwayat Abdul Malik ni sebagai riwayat usulnya, tetapi beliau hanya mengambil untuk riwayat syawahidnya. Cuba tengok, dia letak, dia ke bawahkan sedikit kedudukannya. Itu cara Imam Bukhari. Ni semua ni panduan semua ni. Semua ni perlu diletakkan di hadapan apabila kita bertemu dengan perawi mukhtalaf. Dan Hakim bin Jubair. Teruskan, Fatimah baca lagi. Hakim bin Jubair. Beliau ialah Hakim bin Jubair Al-Asadi Al-Kufi. Kata Imam Ahmad tentangnya, perawi lemah lagi muttarib. Ibnu Ma'in berkata langsung tidak bernilai. Kata Ibnu Madini berhenti. Kata Ibnu Madini, aku pernah bertanya Yahya bin Sa'id tentangnya. Maka kata Yahya, berapa banyak sangat dia telah meriwayatkan hadis? Dia telah meriwayatkan sedikit sahaja hadis. Abu Zur'ah berkata, dia seorang yang benar insya-Allah. Hafiz Ibn Hajar pula berkata tentangnya, perawi dhaif yang dituduh berpahaman Syiah dari tabaqat kelima.
Lihat Tahdhib Tahdhib jilid 2 muka surat 383, Taqrib Tahdhib muka surat 186. Ini juga perawi yang dikatakan dhaif oleh siapa? Syu'bah. Dipertikaikan, ada yang kata begini, ada yang terima begini, tapi kalau kita tengok di sini lebih ramai yang menjarahkannya, mentajrihkannya. Kalau ada orang yang sebut baik pun, dia seorang yang benar, insya-Allah. Sekadar itu. Hafiz Ibn Hajar pun kata perawi dhaif. Selain daripada dhaif itu, mungkin dari sudut dhabt dia tadi yang kita baca tadi, dia dituduh berfahaman Syiah. Ini adalah sesuatu yang mencacatkan, mencederakan adalahnya. Dari tabaqah kelima kita sudah edarkan bagi tabaqah perawi ini kepada peserta sebelum ini. Mudah-mudahan sudah ada semua tu. Tengoklah di situ. Maknanya riwayat dia tak banyak. Kalau ada ulama timur pun macam-macam lah maksudnya tu. Macam-macam maksudnya. Itulah yang benda kita kena faham tentang sikap ataupun cara yang dipilih oleh seseorang pengarang kitab hadis. Kenapa dia ambil riwayat Hakim bin Jubair? Padahal dia ni orangnya begini. Orangnya begini. Beliau yang disyubah meriwayatkan hadis daripada Jabir Al-Ju'fi. Berhenti meriwayatkan hadis daripada mereka. Kemudian beliau meriwayatkan daripada orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Inilah. Kadang-kadang kita pun tak faham lah. Ini ijtihad dia. Ijtihad dia. Baik daripada segi ingatan ataupun daripada segi adalahnya. Kurang daripada orang yang ditinggalkannya tadi, lebih teruk lagi. Dia terima pula. Itu adalah berdasarkan ijtihad dia. Jadi dalam masalah begini, kita kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Jangan kita ingat dah Syu'bah ni Amirul Mukminin fil hadis, maka tentulah hadis yang diriwayatkannya boleh pakai semuanya. Tentulah hadis yang diriwayatkannya muktabar semuanya. Kita tak boleh buat keputusan begitu tanpa melihat kepada perawi-perawi dia. Dia ambil tu daripada siapa? Sebab kadang-kadang inilah ilat ni, ilat yang tersembunyi ni. Kadang-kadang seorang tokoh seperti Syu'bah, dia tinggalkan hadis orang-orang yang memanglah dipertikaikan, tapi tidaklah seteruk orang yang dia ambil ni pula. Yang ni lebih teruk lagi. Di situlah kita kena berhati-hati. Seorang tokoh sebesar itu pun kita kena tengok dulu, kaji dulu. Contohnya, cuba tengok, dia ambil daripada orang-orang seperti ini. Beliau meriwayatkan hadis daripada Jabir Al-Ju'fi, Ibrahim bin Muslim Al-Hajari, Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami, dan bukan seorang dari kalangan orang-orang yang dianggap dhaif dalam hadis. Boleh dikatakan ramai sangatlah, kalau tidak disepakati pun tentang kedhaifannya. Tiba-tiba dia ambil pula hadis daripada mereka ini. Jadi kenapa Syu'bah itu bersikap gitu? Kita kena bersangka baik, bersangka baik. Mungkin dia ambil itu dengan maksud untuk iktibar, atau sebagai perbandingan. Hadis orang seperti ini dengan orang lain, apa beza dia? Sekadar itulah, untuk dibuat hujah tak boleh. Kalau di dalam kitab-kitab yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi kedudukannya, tentu tidak ada riwayat Syu'bah daripada orang yang seperti ini. Tentu pengarang-pengarang itu tak ambil. Kalau mereka telah beriltizam untuk mengemukakan hadis-hadis yang tinggi kedudukannya. Tetapi untuk maksud yang lain, kita perlu terbuka lah. Untuk maksud yang lain, perlu terbuka. Contohnya di sini, meriwayatkan hadis daripada Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ini terkenal pendusta. Pendusta. Jadi ini kita telah bertemu dah sebelum ni, tak adalah perbincangan tentangnya. Tapi Ibrahim bin Muslim Al-Hajari, kita ada nota ni 142. Baca lagi Fatimah Al-Abdi ni sambungan lah, kena baca daripada atas. Siapa ni? Ibrahim bin Muslim Al-Hajari Al-Abdi. Abu Ishaq adalah kunyahnya. Yahya dan Nasai berkata perawi yang lemah hadisnya. Sufyan bin Uyainah membaikkannya. Ali bin Al-Junaid berkata,
matruk. Jadi Al-Azdi pula ini kan kita dah baca dah perawi matruk ni macam mana, bawah sedikit daripada perawi yang memang diakui sebagai mereka pendusta. Bawah sedikit. Teruklah. Teruskan. Al-Azdi pula berkata, dia perawi saduq, suka memarfu'kan hadis dan banyak waham. Lihat Ibn Jauzi, Ad-Du'afa wal Matrukin, jilid 1 muka surat 53. Seterusnya ini Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami. Siapa dia ni? Cuba baca. Teruskan. Muhammad beliau ialah Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Fazari Al-Kufi. Abu Abdurrahman adalah kunyahnya. Kata Ahmad, orang ramai meninggalkan, yakni tidak mahu menerima hadisnya. Maksud orang ramai betul-betul hadis lah, bukan orang biasa. Bukan orang biasa ni tak kira dah. Tak ada perhitungan dah. Maksudnya ulama rijal lah. Teruskan. Kata Yahya bin Ma'in, langsung tidak bernilai, tidak boleh ditulis hadisnya. Kata Al-Bukhari, Ibnul Mubarak dan Yahya tidak mahu menerima hadisnya. Kata Waqi', Al-Arzami sebenarnya adalah seorang yang soleh. Oleh kerana kitab-kitabnya telah hilang, dia hanya meriwayatkan hadis berdasarkan ingatannya semata-mata. Maka banyaklah perkara mungkar dikemukakannya. Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami meninggal dunia pada tahun 150-an Hijrah. Lihat Tahzibul Kamal jilid 26 muka surat 43 hingga 44. Taqribut Tahzib muka surat 494. Kalau kita perhati ni kan, boleh dikatakan kebanyakannya. Kalau ada pun yang mentakdilkannya sedikit, itu pun dengan lafaz takdil yang sangat rendah. Tapi Syu'bah menerima pula riwayat dia. Setelah dia meninggalkan daripada perawi-perawi yang tersebut sebelum ini yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi itu. Kemudian ini cerita lain pula. Ini pun panjang ni perbincangan ni. Saya rasa kita setakat itulah dulu hari ni ya. Setakat itu. Takut-takut panjang pula, tak puas hati pula kalau bincang. Pendek-pendek pula. Di sini perlu ada keterangan apa semua ni. Dan saya rasa hanya setakat itu dulu untuk hari ini. Perbincangan tentang Ilal Saghir Imam Tirmizi. Hanya setakat itu. Jadi kalau ada apa-apa kemuskilan sama ada tentang Sunan Tirmizi tadi, kuliah yang pertama tadi, ataupun yang ini, kita boleh bincang. Setakat inilah. Setakat ini. Dan sebenarnya tak habis lagi, banyak lagi ni. Dan akan bersambung pula selepas ni. Jadi untuk ini apa masalah? Apa yang tak puas hati ke atau macam mana? Kemuskilan ke? Tentang dua-dua kuliah tadi. Lagi? Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Asyikin daripada... Asyikin ni lelaki ke perempuan ini? Maaf ya, saya nak tanya. Asyikin. Lelaki ke perempuan Asyikin ini? Perempuan. 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 Sebab Asyikin itu Asyikin. Itu muzakkar itu kalau nak kira tu. Asyikin. Nur. Ada Nur depan ni. Nur. Okey, tak apalah. Tak jadi masalah, itu nama lah. Ya, silakan. Saya nak tanya pasal hadis tadi yang mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Saya nak mohon Maulana terangkan yang maksud nakirah tadi dia jadi takzim, kebaikan dan istimewa tu macam mana maksudnya? Ya, begitulah. Ta'zim, taksir, memberi makna banyak, istimewa, besar, bukan kebaikan biasa-biasa, tidak, tapi kebaikan yang besar, yang istimewa, yang banyak, itu maksudnya. Tidak terkhusus pada ilmu sahajalah maksudnya. Ilmu lah maksudnya. Kefahaman yang mendalam tentang agama. Mana kita faham agama ni mendalam. Itu tanda Allah SWT mahukan kebaikan yang banyak untuk kita. Kita tengok orang lain ke, orang tu dapat ilmu yang mendalam, bukan cetek ilmunya. Dalam. Kalau cetek,
cetek masalah juga. Dia faham mendalam. Itu tanda lah tu orang itu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kelebihan dan kebaikan yang banyak untuknya, istimewa untuknya. Itu satu tanda. Bukan masalah, bukan hukum yufaqih, itu bukan makna fiqh saja dah. Semualah dalam tafsir, dalam hadis, dalam macam-macam ilmu. Maksudnya tentang agama lah. Allah bagi kefahaman yang mendalam. Bukan cetek-cetek, tidak. Itu maksudnya. Ya. Baik, Allah. Terima kasih. Jazakallah. Muhammad Saleh itu anak ke tu? Ya, Maulana, ya. Berapa orang anak? Baru 2. Ini yang kedua. Biar ramai lah, biar ramai. Alhamdulillah. InsyaAllah, Maulana. Kalau dapat ramai bagus. Saya sendiri 12 orang anak. Masya Allah. InsyaAllah, tabarakallah. Dia susah ni masa budak-budak je, masa kecil-kecil. Dan besar, banyak, senang lah, bagus. Suka lah. Dengan syaratnya, penat jugalah kan. Penat jugalah nak membesarkan tu. Tapi kena sabar lah, sabar. Orang kata susah dahulu, senang kemudian. Sebab kita dah bacakan hadis semalam, pencapaian yang dicapai oleh anak kita itu pencapaian kita sendiri. Macam kita yang mencapai. Kejayaan anak kita adalah kejayaan kita. Itu yang Nabi sabdakan. Besar maknanya tu. Rezeki daripada Allah. Silakan yang lain-lain, ada apa lagi? Hello Maulana. Ya, siapa ni? Saya Ruslan yang sebentar tadi lah. Boleh tak disebabkan masa ada terluang, boleh tak Maulana terangkan sepintas lalu lah tentang buku terbaru Maulana tu? Yang mana tu? Yang Sahih Bukhari terjemahan yang baru je. Sepintas lalu lah, pasal saya rasa muka surat tu 800 lebih, tebal tu. Ya. Jadi sejak bila dikumpulkan jadi buku. Dia sebenarnya begini. Buku-buku saya kebanyakannya dia sebenarnya bermula dengan nota-nota seperti yang kita buat hari ini. Macam Tirmidzi tu kan, kita nota sikit lama dah. Setelah beberapa tahun. Dulu saya tak buat begitu. Lepas tu saya fikir rugi juga. Alangkah baiknya kalau saya setiap kali nak mengajar tu saya tulis terus. Buat nota tu. Lepas tu kita semak balik, baiki di sana sini, perkemaskan lagi sehingga sesuai untuk jadi buku. Saya fikir begitu, lebih baik. Lalu saya buatlah. Itulah buku tu sebenarnya sebelum ni sudah teredar banyak dah. Tapi tidaklah sekemas. Dalam bentuk buku tu banyak benda lah yang saya ubah daripada nota tu. Kalau peserta-peserta kita ni yang tengok nota yang ada sekarang ni macam mana? Begitulah asalnya. Banyak tidak ada tajuk-tajuk kecil, rujukan yang lengkap, kemudian dari segi ejaannya, semua kemas lah. Kemudian di indeksnya, tak ada semua tu, tak ada. Sebab sesuai dengan nota kan, kita nak ringkas nota ni. Saya pun buat dalam keadaan kalut-kalut, nak cepat kan. Jadi sekadar itulah dulu. Tapi apabila dikembangkan lagi, dikemaskan lagi, asalnya bukan berdasarkan nota, hanya 400 lebih sikit lah. Tapi setelah kita buat itu dari segi saiz dia apa semua tu, supaya selesa sedikit orang baca, itu pun kalau nak kira padat kan, dia jadi 800 lebih surat. Bayangkanlah macam tadi yang kita baca Ilal tadi tu, saiz 12 atas, yang bawah tu nota tu 11. Jadi kalau kita nak suruh selesa sikit, ubahlah. Banyak tentang biodata perawi-perawi itu boleh dikatakan lengkap ada. Sedangkan dalam nota tidaklah begitu, setengah-setengah tempat saja ada. Itulah perubahan yang berlaku. Benda ni benda lama dah. Dulu sahabat-sahabat kita ada dah buat jilid, tapi dia photostat sekadar begitu sajalah. Tidak bercetak lagi pada masa tu. Jadi kalau yang ada itu pun banyak perkara lah ada yang saya buang. Memang begitulah caranya. Kalau kita tengok Imam Bukhari sendiri pun begitu. Ada yang dulu dia masukkan, kemudian dia buang. Memang begitu dah adat penulis. Begitulah.
Mungkin kalau ada yang saya boleh sebutlah, antara keistimewaannya mungkin berbeza dengan kalau orang lain tulislah setakat ni, bahasa Melayu ni pun tak ada banyak kan. Itulah antara yang sekejap antara contoh syarah yang adanya yang setakat ni yang ada hanya terjemahan-terjemahan begitu saja. Bagi saya kalau mungkin orang lain buat dia hanya rujukan Arab saja. Tetapi yang saya buat tu rujukan dalam bahasa Urdu. Dan di situ kita boleh lihat berapa ramai tokoh-tokoh hadis di benua kecil India. Dan apa perbezaan pandangan mereka hasil daripada kajian mereka yang begitu lama dan mendalam dalam hadis. Itu mungkin sesuatu yang berbeza lah. Kalau kita semata-mata tengok kepada yang dalam bahasa Arab sekalipun, dia hanya rujukan Arab saja. Dia tak ada rujukan ini. Itulah antara mungkin yang membezakan daripada yang lain. Kemudian yang lain itu saya baca sendiri, boleh tengok. Saya mana? Ya. Apa ni? Assalamualaikum mana? Waalaikumsalam. Abdul Basir ke? Ya, Abdul Basir. Abdul Basir ni pada mana? Tadi saya tak ingat cerita. Subang Batu Tiga mana? Oh, Subang. Ya. Silakan. Saya tanya soalan. Ya. Saya selalu dengar kuliah Maulana yang Sunan Abi Daud kan? Ya. Saya selalunya ulama ni Maulana ada sebut nama Syaukani, Ibnu Munzir, Az-Zailai. Siapa dia orang ni? Dia orang ni adakah dia orang ni terikat dengan mazhab ataupun dia orang mujtahid lah? Siapa tadi? Yang akhir tu tak jelas. Syaukani, Ibnu Munzir, Az-Zailai. Selalunya Maulana ada sebut dalam bahasan Sunan Nabi Daud tu lah. Ya. Siapa mereka itu? Itu memang tokoh-tokoh dalam bidang hadis lah khususnya. Kalau Ibnu Munzir tu bukan hadis saja, dalam fiqh, dalam apa pun dia hebat. Mereka itu ada yang ikut mazhab tertentu, ada macam Zailai, dia tokoh. Kalau kita kata macam peguam bela lah dalam mazhab Hanafi, itu Zailai. Tapi kalau Ibnu Munzir itu setengah kata dia Syafi'i, tetapi kebanyakan ulama, kalau ulama hadis ni dia ijtihadnya sendiri. Kalau Syaukani itu memang jelas dia tidak terikat dengan mazhab. Bahkan dia salah seorang yang sampai ke peringkat ijtihad juga sebenarnya. Sebab itu pendapat dia kadang-kadang tak terikat, dia ikut pendapat dia lah. Mengikut ahlul hadis lah kebanyakannya. Macam-macam lah, macam pengarang kitab yang kita pakai untuk syarah Sunan Abi Daud itu Badlul Majhud. Pengarangnya itu adalah bermazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Begitulah pada ringkasnya. Saya tambah satu lagi, Maulana. Ya. Saya nak tanya tentang hadis tentang muzik ni. Ya. Hadis tentang muzik ini, saya ada kebaca sebahagian besar ulama mengatakan muzik ini haram lah. Ya. Dan sebahagian kecil mengatakan dibolehkan. Bagaimana pendapatan contohnya dia orang jenis-jenis orang yang cari makan, menyanyi, berlakon, berdrama, ini macam mana? Ya, kalau ikut pendapat yang kata haram tu haram lah, berdosa lah, begitulah. Tetapi bagi saya lah, saya lebih suka mengambil sikap terbuka. Dalam Bukhari itu pun ada buku saya tu, di bawah biodata Ibrahim bin Sa'ad. Dia salah seorang anak cucu Abdurrahman bin Auf. Cuba baca di situ. Dia sebelum mengajar dia dengan muzik dulu. Maknanya benda ni suatu khilaf yang dah lama dah sebenarnya. Bukan Ibnu Hazm saja, dia sebelum Ibnu Hazm lagi. Setengah-setengah orang dulu letak di atas belakang Ibnu Hazm yang kata muzik ni harus, tidak haram. Sebenarnya sebelum itu lama dah. Dah ada ulama-ulama. Walaupun jumhur ulama memang mengharamkan. Tetapi ada ulama-ulama yang mengatakan ia tidak haram, harus. Kalau melalaikan, melekakan sampai kita lupa tanggungjawab kita,
hak Allah, hak manusia, itu memang tak boleh lah. Apa bukan muzik saja, benda-benda lain pun tak boleh. Solat sekalipun, sampai kita ni mengantuk, kita ni driver bas, sampai boleh accident, kemalangan berlaku dengan sebab kita tu tak berapa tidur tengah malam kerana solat. Tak boleh juga. Hak manusia perlu dijaga, hak Allah perlu dijaga. Selagi tidak itu, ya, ada pendapat mengatakan boleh, harus. Itu terpulang kepada orang ramai lah. Terpulang kepada masyarakat lah. Manusia ni tidak sama kan, tidak sama. Ada orang yang mungkin dia mengantuk bila dia buat kerja, sesuatu kerja tu, kalau tak dengar benda-benda begitu. Saya lebih suka mengambil pendapat yang luas lah, luas. Terpulang kepada masing-masing. Asal kita jangan lupa tanggungjawab kita. Bagi saya itu lebih baik lah, insya-Allah. Assalamualaikum Maulana. Saya Kamarudin daripada JB. Ya. Saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan yang JB ya? JB. Betul di JB. Berkaitan dengan ulama-ulama yang menjarahkan ulama lain tu, dia ada reason tak? Dia ada macam ke, contohnya dia ada hadis ni yang menunjukkan ulama tu dia jarah macam tu. Ada tak macam tu? Macam mana? Saya tak jelas. Contohnya kalau dia menjarahkan seorang tu, dia cakap sebab hadis ni dia daif tu. Macam tu. Tidak. Dia jarh ni bukan, ataupun dia just kata dia ni daif. Dia tak ada bagi reason. Tidak begitu. Tidak. Dia mesti ada alasan dia lah. Mesti ada alasan. Antaranya, dia ada nyata tak alasan dia? Memang dalam kitab-kitab rijal ada lah. Kenapa dia dijarkan, ada sebut detail. Syaratnya kitab-kitab rijal yang agak detail lah, yang agak panjang lebar perbincangannya. Misalnya Tahdzibul Tahdzib, Tahdzibul Kamal, itu semua boleh dikatakan ada, dalam tu ada. Misalnya Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan, ada sebut. Apa sebabnya? Dia tidak sembarangan, mudah-mudah. Sebab itulah dahulu orang takut nak main-main. Itu pun banyak juga berlaku. Walau bagaimanapun, bila termasuk nama dia tu sebagai pendusta besar sampai ke zaman kita ni, kita boleh tengok lagi. Itulah, main-main, tak boleh main-main lah. Pendusta besar tu bagaimana orang tahu? Orang tahu dia reka misalnya hadis. Daripada situlah dikatakan dia tu pendusta. Sedangkan hadis itu tidak diriwayatkan oleh sesiapa pun daripada perawi-perawi yang baik-baik. Tak ada. Itu antara sebab kenapa ulama mengatakan perawi ini pendusta dan sebagainya. Dia ada alasan, kita boleh lihat dalam kitab-kitab rijal. Silakan. Kalau dah tak ada, saya sama sikit. Silakan. Kalau yang tu dia kata macam dia dah bagi reason dia sebab apa dia kata daif apa semua, yang mensahihkan dia tu, dia tak berdasarkan hadis tu kak, macam mana? Yang apa? Contohnya kan dia ada pertentangan, ada yang kata sahih, ada yang kata hasan contohnya kan. Tapi yang kata daif tu dia bagi contohnya satu hadis ni. Tapi yang kata hasan tu dia tak bahas balik ke hadis tu, macam mana? Dia begini. Ini berdasarkan kajian ulama. Kadang-kadang misalnya kalau seseorang ulama rijal itu, dia berhadapan dengan Syiah. Sebagai contohnya. Syiah ni dia mengamalkan taqiyah kan? Tahu ke tidak taqiyah? Tahu ke tidak taqiyah? Berpura-pura. Pura-pura. Dia berdusta kadang-kadang. Dia muka-muka. Mungkin ulama rijal yang menemui dia tu, dia ketika tu bermuka-muka. Dan ulama tu sekadar yang dia tahu ni orang baik. Padahal baiknya itu bermuka-muka. Ulama yang lain, pengkaji rijal yang lain, dia lebih lama. Dia duduk perhati lama tentang perawi Syiah ni. Ini sebenarnya pura-pura saja. Dia dah lihat, dia telah menyaksikan banyak peristiwa di mana dia tu sebenarnya Syiah. Tapi dia tidak nyatakan kepada umum. Kepada pengkaji yang lebih lama mengkaji dia tu, memerhatikan dia lebih tahu.
Sebab itu dia kata, ini perawi Syiah. Ini tak betul, ini penipu. Yang pertama tadi kata dia bagus sebab dia tengok bagus. Kita yang menilai dia manusia. Manusia sekadar zahir lah tahu. Kalau lah banyak bergaul, dia lebih tahu. Begitulah. Dengan sebab itu, kita ni yang kemudian ni, apabila menghadapi perbezaan pendapat tu, kita kena tengok siapa yang lebih kenal orang tu. Siapa yang lebih bersama, lebih lama bersamanya. Itu antara benda yang dikaji tu oleh ulama-ulama rijal. Dia ni bertemu berapa kali dengan dia. Kalau yang ni bertemu hanya sekali, 2 kali, 5 kali. Yang ni aku 50 kali kata dia bertemu. Aku dah tengok dia dalam keadaan dia menyamar, berpura-pura dan dalam keadaan sebenarnya. Jadi kalau kita dapat mengetahui semua tu, kita akan dapat mentarjihkan. Kita akan dapat mengutamakan pendapat mana yang sepatutnya kita pegang. Begitulah. Kerja penat jugalah. Kerja penat lah. Tetapi mereka yang buat tu, dia sekadar yang dia tahu. Sekadar yang dia tahu. Dia tidak bermudah-mudah juga. Tapi sekadar yang dia tahu, begitulah yang dia bagi tahu. Kalau ada, sebab gini, kadang-kadang manusia ni kan penipu. Adakah semua orang tahu dia penipu? Tidak semua orang tahu. Ada juga yang tahu. Jadi kita nak utamakan yang mana? Mesti kita nak utamakan orang yang lebih tahu tentang dia tu. Kalau kita nak selamat, kita pakai yang dia tu lah, yang lebih tahu tentang dia. Macam mana pula kita nak tahu dia ni lebih tahu? Itu kena kaji. Itulah kita dapat bantuan kitab-kitab rijal hadis tu. Daripada kita baca kitab-kitab rijal, kita dapat tahu ini, orang ni, ini. Kita dapat buat keputusan. Setengah-setengah orang kita tak dapat buat keputusan. Sebab tidak ada kemantapan ilmu, kita tidak dapat buat keputusan. Jadi bingung. Antara sebab kebingungan, dia tak tahu beza antara mutakallam fi dengan mukhtalaf fi, tu pun dia tak tahu lagi beza. Sebab itu kita tahu, kena belajar. Barulah kita dapat membezakan itu perawi itu. Macam tadi kan kita dah belajar apa mutakallam fi, siapa mukhtalaf fi. Kita dah belajar. Begitulah caranya. Memang ini kerja rumit lah, kerja rumit. Sebab itu kita tengok setengah-setengah ulama rijal kan, kita tak nampak nama dia tu di dalam bidang-bidang lain. Dalam bidang fiqh ke, dalam bidang apa, kita tak nampak. Dia hanya kerja, dia habis masa situ. Tak sempat dia nak buat kerja lain. Tak masuk dalam bidang tafsir ke apa, tak ada nama dia. Orang boleh tumpang dia hanya dalam bab tu. Tapi dia memang mahir lah, pakar lah dalam bab tu. Itu dah yang kita naknya, kepakaran itu. Apabila seseorang itu menceburkan diri sepenuh masa, seluruh hidup dia tumpu ke situ, bayangkan macam mana. Kalau macam Imam Ahmad tu kan, dia imam dalam fiqh lagi, imam dalam hadis lagi, imam dalam akidah lagi. Yalah, dia orang kuasa besar, ada kemampuan yang tinggi. Bolehlah. Tapi setengah-setengah tu, nama dia tak ada. Di lain-lain, dia hanya ada dalam bidang rijal. Di situ saja kita boleh bertemu nama-nama tu. Walau bagaimanapun, kita memerlukan orang yang seperti ini. Sebab seluruh hidup dia dikorbankan untuk mengkaji, jaga hadis Nabi. Dengan mengkaji perawi-perawi ini. Begitulah caranya. Saya rasa habislah kot. Hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.